الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن الله مع المتقين. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam bulan ini terdapat peristiwa agung yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu nuzulul Quran, yang mengisahkan hal turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pegangan, pedoman dan petunjuk buat sekalian manusia agar hidup sejahtera, aman, tentram dan selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya kandungan Al-Quran mencakupi dalam segala segi dan aspek kehidupan, sama ada hubungan manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia seperti dalam hal ibadah, sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Al-Quran juga menjadi ubat, penawar dan penyembuh kepada berbagai jenis penyakit. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Mafhumnya, dan kami turunkan dengan berangsur-angsur daripada Al-Quran ayat suci yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya, dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membaca Al-Quran adalah antara ibadah yang dituntut untuk selalu kita amalkan. Lebih-lebih lagi di bulan yang penuh dengan rahmat ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-Adhkar bahawa membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling afdal. Ini kerana Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pembacanya." Betapa banyaknya ganjaran pahala dan fadilat bagi mereka yang membaca Al-Quran. Maka kita jadikanlah membaca Al-Quran itu sebagai amalan harian sepanjang tahun, bukannya amalan bermusim sekali dalam setahun sahaja. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita rajin membaca Al-Quran, tapi di bulan-bulan yang lain kita lalai dengan kesibukan harian kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka alangkah ruginya jika kita tidak mahu mengamalkan dengan membaca Al-Quran. Mungkin ada yang beralasan bahawa mereka tidak rajin membaca Al-Quran kerana disebabkan tidak mahir atau tidak lancar membaca Al-Quran. Maka ketahuilah
bahawa bagi mereka yang membaca Al-Quran itu, sama ada mahir ataupun tidak, tetap mempunyai kelebihan. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang membawa maksud daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran padahal dia gagap sehingga sulit baginya membaca, maka dia mendapat 2 pahala. Riwayat Imam Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahdina bil iman wa bina bil iman wa sunna bil iman wa bina bil jannah ma'ina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والسكينة وصحة الدائمة، وأن تشمل بعنايتك على فخامة الرئيس الأعلى Tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wa mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judhab wa min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya
khususnya COVID-19. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk mematuhi SOP yang disediakan MKN dan KKM bagi membendung penyebaran COVID-19 yang sememangnya telah berada dalam komuniti kami. Sesungguhnya kepadamu juga tempat kami memohon perlindungan. Ya Allah, jadikanlah kami dan daripada zuriat keturunan kami dari orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.